Assalamualaikum, hai. Antara kecederaan kecil ataupun kecederaan yang cuba nak dielakkan oleh orang yang banyak terlibat dengan aktiviti air ialah kecederaan dalam telinga. Aku ada pengalaman kecederaan pada telinga yang mana aku rasa salah aku jugalah kot. Pengalaman aku ni terjadi masa aku tahun 2 waktu aku study dulu. Waktu tu kita orang ada satu field trip. Di mana field trip ni ada dua course biologi marine dengan sains samudra. Course sains samudra ni macam course kembar lah kepada course biologi marine. Waktu tu subjek ekologi marine kalau aku tak silap. Aku cuba ringkaskan cerita ni supaya korang tak bosan. Bila kita orang pergi field trip ni, hari pertama kita orang sampai, kita orang kena pergi kat satu pantai dekat Pulau Kapas ni. So aktiviti pertama bila kita orang sampai dekat pantai yang Pulau Kapas ni, kita orang kena buat satu transact line. Kita orang kena observe apa yang ada dekat transact line tu. Semua orang naik boat, and then semua orang kena turun daripada boat tu, berenang ke pantai. Sebab boat tak boleh rapat ke pantai sebab air cetek. Jadinya semua orang kena terjun daripada boat dan berenang ke arah pantai. Dan aku dengan kawan aku seorang ni antara orang yang terakhir dan paling lambat turun terjun daripada boat. Jadi apa yang kita orang buat ialah kita orang cabar each other untuk terjun dan flip pada masa yang sama. So kita orang ada one time chance je lah kan. Sebab dah terjun mesti kena berenang ke pantai dan start aktiviti. Bila kita orang nak start flip tu, kawan aku terjun dulu. Dia terjun, dia flip. Lepas dia flip tu, dia cakap dengan aku, Haikal, sekantin kau pula terjun lah. Inilah antara salah satu penyesalan yang aku pernah buat dalam hidup aku. Sebabkan field trip ni melibatkan student dan aktiviti air, jadi semua orang dibekalkan dengan life jacket. Life jacket tu nama proper dia ialah buoyancy aid ataupun BA. So kita orang tak panggil life jacket, kita orang panggil BA. BA kita orang warna orange kalau tak silap. Aku tak ingat ah. Sebelum aku nak terjun tu, aku ketatkanlah BA aku tu kan. Aku ketat-ketatkan, and then aku flip lah. Aduh. So bila aku flip terjun daripada boat, aku punya momentum dan speed laju. So aku akan jatuh dalam lah kan. Bila aku jatuh dalam, dengan bantuan BA, aku perlu tenggelam dengan lebih cepat. Masa aku daripada dalam air nak timbul ke permukaan, aku punya speed naik tu sangat-sangat laju. Bila dah ada kat permukaan, aku rasa macam telinga aku ni macam masuk air tau. So aku cubalah korek-korek telinga ataupun hentak-hentak kepala untuk keluarkan air. Sensation air tu masih ada. Dan kita orang berenang ke pantai dan kita orang start aktiviti transit line tu. And then bila dah siap buat transit line tu, kita orang pergi ke tempat kita orang punya camping, mandi-mandi, bilas-bilas. Masa aku mandi tu, aku cuba lagi masukkan air untuk keluarkan rasa ada air dalam telinga aku tu. So bila nak cuba keluarkan tu, aku masih ada rasa lagi air dalam telinga aku. Bila malam tu nak tidur, telinga aku start rasa berdenyut tau. Inilah momen di mana aku bad mood gila. Aku tak boleh bercakap dengan orang sebab telinga aku sakit. Dan aku rasa telinga yang sebelah kanan aku ni macam tak function tau. So field trip ni run untuk 2 hari 1 malam. Bila dah habis field trip ni, hari Ahad tu, sebab Terengganu kan Ahad ialah hari bekerja, aku pergi pusat kesihatan universiti untuk check telinga aku. MA yang check telinga aku tu, dia tanya aku, apa jadi dengan telinga awak ni kan. MA tu tak bagi tahu lagi apa yang dia nampak tau. So aku cakap lah aku pergi field trip, aku ceritakan semuanya. Dia tengok telinga aku, dia panggil doktor. Dia MA, so dia panggil doktor. Doktor tengok, check, dia keluarkan satu surat. Dia tanya aku, Awak datang dengan siapa? Saya datang seorang. Macam ni, telinga awak ni ada possibility luka belah dalam eardrum. aku dah cuak lah. Habis lah. Kita orang akan rush awak dekat hospital, naik ambulans. Dengan telinga macam tu, aku kena naik ambulans pergi hospital Kuala Terengganu untuk follow up pakar. Aku kena tunggu dekat lobby ke macam tu, ruang tunggu dekat 15 minitnya, sekejap je. Telinga belah kanan aku tu dia letak macam kapas ke apa, tak tahu lah, tak ingat. Dan aku naik ambulans, aku seorang naik ambulans untuk dikejarkan ke hospital untuk masalah telinga aku. So bila sampai ke hospital, ambulans universiti tinggalkan aku dekat kecemasan, and then diorang forward aku dekat jabatan ENT tu, ear, nose, throat. Nah, dekat situ aku jumpa seorang doktor. Turn out that doktor yang aku jumpa itu ialah ketua jabatan ENT. And then dia cucuk, dia tengok kamera, dan aku tengok dekat skrin tu, dekat eardrum aku ada macam tumpukan-tumpukan merah. Dia cakap eardrum awak ni ada possibility macam terluka. Dia tak terkoyak tapi ada terluka. Dan dia tanyalah history semua tu.
And then dia bagi nasihat, saya sarankan awak tidak pergi menyelam untuk skema gila ayat aku. Macam ni lah dia cakap. Dia sarankan untuk tak pergi menyelam dan berpuasa menyelam untuk 3 ke 4 bulan. Petang tu aku call kawan aku, suruh ambil aku dekat hospital. And then aku kena report dekat supervisor aku. Sebab next time ialah FYP, final year aku kena bagi tahu dekat aku punya supervisor yang aku kena rehat diving untuk recover aku punya eardrum. Oh, dekat hospital tu juga aku dapat satu tarikh di mana dekat 2 bulan daripada tarikh aku jumpa dia dekat kecemasan tu, aku kena datang lagi follow up untuk check balik telinga aku. So along the way untuk aku sampai ke tarikh aku check telinga aku tu macam dengar tak dengar tau. Sebab belah sini macam tak tahulah, aku rasa sakit tu ada. Dia kalau macam aku nganga, kau stretching eardrum kau ke ataupun kau stretching telinga kanan kau akan rasa sakit lah. Lepas 2 bulan ataupun 3 bulan aku datang balik appointment doktor pakar tadi. Dia tengok dan dia dapat yang eardrum kanan aku dah better dan sama macam eardrum kiri aku, dah licin dan shiny kot. Macam tu aku tak tahulah, tu doktor kot. Kalau ada doktor tolong komen dan bagi tahu apa yang berlaku. So apa yang kita boleh belajar daripada kes aku ni? Dalam kes aku ni dia ada satu teori fizik lah kot, yang mana melibatkan pressure. Bila kau turun ke sesuatu kedalaman, lagi dalam kau turun, lagi tinggi pressure. So bila kau turun, pressure dalam air tu cuba untuk menolak eardrum kau tu lagi ke dalam. So lagi dalam kau pergi, lagi banyak pressure untuk tolak eardrum kau tu ditolak lah. So dalam kes aku, waktu aku flip tu, aku terjun dengan aku pakai BA. Masalahnya dengan bila kau terjun dengan BA, bila kau ada dalam satu kedalaman yang ke dalam, dia akan cuba untuk tolak kau naik dengan laju. Bila kau ada pressure yang tinggi dan kau naik dengan laju, udara yang dalam eardrum belah dalam aku tu dia expand terlalu laju. Bila dia expand terlalu laju, dia menyebabkan ada luka belah eardrum dalam aku. Apa aku cakap ni? So masa tu lah somehow kot tak tahu eardrum yang belah dalam aku tu terluka. Dia punya tip bila kau diving ataupun kau menyelam lah kalau korang menyelam ke dekat kedalaman yang 1 ataupun 2 meter, korang tak boleh naik terlalu laju untuk mengelakkan kecederaan dekat bahagian telinga ataupun eardrum. So apa yang korang boleh buat ialah korang boleh lepaskan bubble kecil. Korang kena berlumba dengan bubble tu. Pastikan bubble tu menang daripada korang. Maksudnya korang lepaskan bubble tu, jangan sesekali korang melebihi bubble tu. Maksudnya biar bubble tu dulu sampai ke surface, baru korang sampai ke surface. Itu ialah cara yang betul untuk korang surface bila korang berada dalam sesuatu kedalaman yang melebihi 2 meter. Dan pada masa sama korang akan perasan tau, bubble yang korang lepaskan tu mula-mula dia kecil dan lama-lama dia akan membesar dan sampai ke surface. So itulah menunjukkan yang bila berada dalam sesuatu kedalaman, pressure tadi akan menolak bubble tu. Bila kita nak naik ke surface, udara dalam bubble tu akan expand sampailah dia ke permukaan. So aku harap korang belajar sesuatu daripada pengalaman dan cerita aku. Macam biasa korang boleh komen dan bagi pendapat tentang cerita aku. Korang rasa takut ke, korang rasa gilu ke dengan cerita aku ni, korang rasa seriau ke? Aku alu-alukan semua komen-komen korang. Macam biasa jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu yang korang perlu berhati-hati untuk menyelam lebih daripada 2 meter. Kalau korang share dekat Instagram, Instastory ataupun Twitter, korang boleh tag dan mention aku akan post. So that's it.